Okey, sekarang kita teruskan kaedah cipher yang ketiga, iaitu transposition cipher. Okey, transposition cipher adalah di mana mengubah kedudukan abjad di dalam teks biasa. Sekiranya anda perhatikan di bawah transposition cipher, di dalam teks biasa ataupun cipher teks, hurufnya sama saja namun terdapat perubahan mengikut kata kunci yang diberi. Untuk transposition cipher, terdapat kata kunci dalam bentuk nombor dan juga satu perkataan. Transposition cipher ada dua jenis, iaitu relevant cipher dikenali juga sebagai zigzag cipher dan juga columnar transposition cipher. Okey, seterusnya adalah relevant cipher. Okey, relevant cipher dikenali juga sebagai zigzag cipher, di mana abjad-abjad di dalam teks biasa ditulis semula mengikut susunan baris demi baris dan mesej mengikut corak zigzag seperti pagar. Okey, untuk relevant cipher diberikan kata kunci kepada anda. Okey, di mana kata kuncinya adalah diwakili oleh bilangan baris di dalam jadual. Okey, untuk bilangan baris dalam jadual adalah secara mendatar, bermaksud seperti ini ya. Right, seperti melintang. Manakala untuk teksnya adalah bilangan aksara, anda perlu kira dan diwakili ataupun mewakili secara menegak untuk anda membina jadual di dalam relevant cipher ini. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita ingin melakukan encryption bagi relevant cipher. Ingat ya, encryption adalah bermaksud proses penyulitan. Okey, misalnya contoh yang diberi ini adalah kunci 3. Kunci 3 bermaksud di dalam jadual yang ingin kita bina adalah mewakili bilangan baris. Ingat, bilangan baris adalah secara mendatar ataupun melintang. Kemudian kita akan lihat plain text yang diberi kepada anda. Misalnya plain text ini adalah seronok belajar cipher. Okey, untuk contoh pertama ni kita akan kira berapa jumlah bilangan aksara termasuk space yang diberi. Okey, kerana berbeza jawapan jika anda menjawab soalan sama ada termasuk space ataupun tidak. Okey, maka kita kira bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maka jumlah bilangan kolom yang kita perlu bina adalah 21 kolom dan juga 3 baris. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat adalah bina jadual. Okey, semasa anda bina jadual perlulah secara kemas dan juga berhati-hati untuk memudahkan anda baca. Okey, langkah seterusnya. Okey, sekiranya anda lihat jadual ini, lihat bagaimana kita ingin menyusun huruf di dalam jadual ini. Okey, untuk di dalam jadual ini anda perlu mulakan dengan menanda ataupun kita kata tikkan bermula daripada kotak pertama baris atas sekali, belah kiri tu anda lihat kotak pertama belah kiri pada baris atas, itu adalah kotak pertama yang kita akan mulakan dan kita perlu tandakan secara zigzag. Sama ada anda nak tik boleh, anda nak tanda warna pun boleh, pastikan secara zigzag seperti ini. Ini adalah setelah anda tandakan secara zigzag. Okey, better tandalah sebab anda tak ada warna semasa exam nanti kan. Okey, setelah anda tandakan, kita akan mula letak huruf plain text tersebut bermula pada bahagian kiri juga secara zigzag. Maksudnya kotak yang ditanda tu kat situ saja kita akan letakkan huruf tersebut. Pada kotak yang kita tak tanda, kita tak boleh letak. So bila anda susun, tadi kira space kan. So kat sini anda perlu biarkan kosong jugalah. Sebab kat situ anda dah letak space. Maksudnya antara seronok, jarak baru mula daripada huruf B balik dan huruf seterusnya perlu ada jarak dan huruf seterusnya, perkataan seterusnya adalah cipher. Okey. So itu adalah cara susunannya. Okey, proses seterusnya adalah anda perlu baca bagaimana. Okey, cipher textnya anda nak kenal pasti bagaimana
anda perlu baca secara melintang ataupun mendatar daripada kiri ke kanan bermula daripada baris pertama. Okey, jika ada space, maka semasa menulis ciphertext tersebut perlu ada space. Okey, so anda lihat S, N, B, J, S, R, E, O, O kan ada space kan? So ciphertext anda juga perlu ada space. Seperti jawapan di bawah ini. Okey, anda lihat S, N, B, J, S, R, E, O, O, jarak. Sebab kat situ ada jarak, so lihat E, A, A, jarak. Dan disambungkan dengan huruf yang lain. Itu adalah ciphertext untuk seronok belajar cipher tadi menggunakan kunci 3. Okey. Alright. Bagaimana jika anda ingin menjawab soalan tidak mahu mengira space pula? Okey. Jika anda tidak mahu mengira space, so kita lihat kuncinya sama saja iaitu kunci 3, betul? Perkataan pun sama namun anda tidak mahu mengira space. Bergantung pada soalan lah. Kalau tak bagi, so terpulang. Anda nak kira space boleh, tak nak kira space pun boleh. Okey, so kita akan kira tanpa space. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maka bilangan aksara tanpa space adalah 19 huruf. So, jadual yang anda perlu bina adalah 19 kolom dan juga 3 baris berdasarkan kunci yang diberi. Sama saja, bermula daripada baris pertama kotak paling atas, daripada kiri, anda perlu tandakan secara zigzag tadi secara zigzag. Bolehlah tanda tik kecil ataupun pangkar. Nak warnakan pun boleh, tapi tak bawa warna. Biasanya dalam exam kan anda tanda secara zigzag seperti ini. Okey, bermaksud hanya kotak tersebut yang kita akan guna. So mulakan dengan kotak pertama tersebut, letak huruf pertama dalam plain text iaitu huruf S dan tulis secara zigzag. Namun pastikan sebab anda kira tanpa space, maka masa-masa anda menulis susun plain text di dalam jadual ini juga perlu letakkan tanpa space. Seperti ini. Okey, anda lihat seronok belajar cipher tidak ada space sebab anda kira tidak tidak termasuk space tadi ya. Okey, bagaimana untuk baca? Sama macam tadi, kita baca daripada kiri ke kanan bermula daripada baris pertama, kemudian turun ke bawah baris kedua daripada kiri ke kanan. Maka jawapannya seperti ini. Dan anda lihat ciphertext ni tidak ada space. Okey, nampak tak perbezaan jawapan tadi dengan jawapan yang sekarang? Okey, kedua-duanya tidak salah. Okey, lihat balik jadual ataupun slide yang diberi, ada sedikit ralat lah pada slide tersebut, anda betulkan. So jawapannya adalah seperti ini. Okey, sekarang bagaimana kita nak teruskan dengan decryption? Okey, berbeza ya. Untuk sedikit berbezalah. Okey, untuk decryption sama saja akan diberikan kunci kepada anda, misalnya kunci 4. Okey, kunci 4 adalah mewakili bilangan baris yang kita nak bina. Kemudian kita lihat ciphertextnya seperti ini. Namun anda lihat jika ciphertext diberikan dengan space, so anda kena bina jadual dengan space juga. Tak boleh tiba-tiba tanpa space kerana dah ditetapkan seperti itu. Dia berbeza sedikit dengan encryption tadi. Encryption boleh pilih tanpa space ataupun dengan space. Namun ciphertext kalau nak decryption ataupun yang sulit, anda perlu tengok ciphertext tu ada space ataupun tidak. Anda kena guna apa yang diberikan kepada anda. Okey, sama saja anda perlu kira berapa jumlah aksara yang terdapat dalam ciphertext ini. Okey, so anda perlu kira bersama-sama dengan space tadi bersama-sama dengan space. Tidak boleh kira tanpa space ini. Okey, so anda kira bilangan aksaranya. Okey, satu bermula dengan huruf B lah ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So maka jadual yang anda perlu bina adalah 29 kolom dan juga 4 baris. Okey, so anda kena binalah jadual tersebut. Ini yang saya katakan tadi. Okey, setelah anda bina jadual ini,
anda perlu tandakan secara zigzag. Tandakan kotak bermula daripada belah kiri atas secara zigzag. Sebab kita nak tahu kotak mana yang kita nak guna dan letakkan huruf tersebut. Okey, kemudian kaedah pertama, kena isi perkataan secara mendata. Tadi secara melintang kan? Secara zigzag, maaf. Kali ni kita kena tulis secara mendata daripada kiri ke kanan. Dan turun ke bawah, baris kedua dari kiri ke kanan. Ingat, hati-hati semasa menulis kerana jika ada space, kena termasuk space tadi. So, bermula huruf B, A, S, J, H. Turun ke bawah, E, Y, jarak. Nampak? H, U, jarak, E dan seterusnya semasa anda menyusun. So, setelah anda menyusun, anda akan dapat seperti ini. Namun, bagaimana untuk kenal pasti plain text-nya? Semasa nak baca plain text-nya, kita akan baca balik secara zigzag. Maka plain text bagi perkataan ini adalah berjayanya sulit jerit hore. Okey? So, senang tak? Sangat mudah, cuma di opposite sedikitlah dengan encryption tadi. Encryption tulis